Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولن يتن شفاء رفي البلاء ونصر على الأعداء وقضاء الحاجة وتيسير الأمور والقبول وعمل متقبلة وإلى أرواح من سبقنا إلى رحمة الله بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama-sama pada tazkirah ringkas ini setiap minggu bersama. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita. Memandangkan kita sudah habis kitab Amalan Sedikit Pahala Berganda, kita akan sambung dengan kitab Indahnya Hidup Bersyariat, panduan fardu ain lengkap insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan izin Allah SWT. Qala Syekh Mu'alif adamallahu nafa'a bihi wa bikum fid darain amin. Semoga Allah SWT mencurahkan manfaat kepada penulis dari segi pahalanya, diterima amal ibadahnya almarhum, diterima amal ibadahnya, ditempatkan bersama orang yang soleh dan solehah, dan juga agar kerja dakwahnya dimanfaatkan orang ramai insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan dengan yang tajuk yang pertama, syariat kelahiran. Syariat kelahiran. Wulidati ghulamun fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamratin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, aku telah mendapat seorang anak, kemudian aku membawanya kepada Nabi SAW. Baginda menamakan Ibrahim, lalu mentahnikkannya, yakni memecahkan mulutnya dengan sebiji kurma. Hadis riwayat Abu Burdah daripada Abu Musa. Jadi dekat sini dimulakan dengan tajuk bila kita lahir ataupun bila anak kita lahir. Apa yang perlu kita lakukan bila dengan kelahiran anak kita. Jadi kita revise kembali, kemudian kita masuk tajuk-tajuk yang lain insya-Allah. Yang pertama, tangisan bayi bergema memecah keheningan suasana. Kehadiran ahli keluarga baru itu memang dinanti-nantikan, khususnya oleh si ibu dan juga si bapa. Masya-Allah, tabarakallah. Nikmat mendengar tangisan anak. Nikmat mendengar tangisan anak. Jadi kalau kita tengok anak tu baru lahir, nanti doktor akan tepuk-tepukkan kakinya untuk clear the lungs. Lepas ada bunyi tangisan. Tangisan ini adalah cara bayi berbicara. Dia tak boleh berkata-kata Assalamualaikum ibu, Assalamualaikum ayah. Tidak boleh. Dia belum Allahu Akbar, belum pandai. Jadi tangisan itu satu cara komunikasi dan satu nikmat bila kita mendengarkan. Bukan bila dengar tangisan tu kita bingit, bising. Tidak, itu bukan satu bising. See it as satu nikmat. Kita dapat dengar cara anak kita berbicara. Masya Allah, tabarakallah. Yang orang lebih bijak lagi, dia akan tahu differentiate tangisan anak-anak. Yang ini maknanya lapar, yang ini maknanya kurang selesa, yang ini maknanya ada perlu bersihkan najisnya dan sebagainya. Itu kita belum sampai level tersebut. Pasal kita sekarang lagi kita dengan alam handphone, kita tak boleh kesabaran kita sangat kurang. Kesabaran kita yang sangat kurang. Kita kalau boleh nak, macam baru-baru kes maid jaga-jaga anak penat, kemudian ada anjing bising-bising, campak anjing keluar. Nasib baik campaknya anjing, bukan tak baik lah, tak boleh lah. Tapi kerana kita kurang kesabaran, kerana zaman sekarang kita kurang kesabaran, kurang amalkan kesabaran. Even kalau video ni start aja orang dah bingit. Ni berlakon start. Macam kenapa ni? What happened? Kesabaran kita dah kurang. Jadi hikmah untuk menjaga anak ni bukan senang. Tapi siapa yang dikurniakan anak, Masya Allah, tabarakallah, maknanya level dia dah up, dah sampai tahap boleh bersabar lah. Jadi itu harus ambil kira. Ini satu anugerah, maka jaga dengan baik. Tayyib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelahiran bayi sebagai penghubung jabatan kasih suami isteri adalah satu rahmat Allah SWT yang tidak ternilai harganya. Ini adalah satu rezeki. Rezeki ini kita usaha, kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat kita usaha lagi. Dan Allah bukan saja maha mengetahui, dia maha bijaksana. So Allah tahu bila kita perlu dapat suriat dan sebagainya.
berapa banyak zuriat dan sebagainya. Allah Maha mengetahui. Jadi redalah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan Islam tergambar dengan jelas dari peringkat awal kelahiran insan. Kegembiraan menimang cahaya mata yang sekian lama ditunggu seharusnya disempurnakan menurut lunas-lunas yang Islam tentukan. Islam is a way of life. Ia adalah satu panduan kehidupan. Bukan solat sahaja, zikir sahaja, tetapi diajar semua secara detail sehingga cara menghilangkan, membersihkan najis sekalipun, dah sampai cerita toilet sekalipun, Islam ada dia punya panduan. So macam this is a way of life, adalah panduan kehidupan. Jadi lihatlah Islam sebagai satu panduan hidupan dan akan kita ikut dengan mudah insya-Allah. Wallahu a'lam. Memberi khabar gembira dan tahniah atas kelahiran bayi. Yang pertama, qala Allah Taala dalam surah Saffat, fabashsharnahu bighulamin halim. Surah Azim. Maka kami berikan khabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat lemah lembut. Anak itu fitrah, anak itu keluarnya baik, keluarnya suci. Jadi yang mencorakkan dia adalah ibu bapa. Jadi ini sangat penting, ilmu keibu bapaan, parenting. Kadang-kadang kita sebelum masuk alam pernikahan, kita harus pergi kursus rumah tangga untuk kita ada sedikit sebanyak gambaran apa yang akan berlaku dalam rumah tangga. Satu, dan ada beberapa persiapan mental, psychological, spiritual, financial, physical dan sebagainya. Jadi untuk bila dah nak masuk alam keibu bapaan, sebenarnya perlu ada kursus, crash course. What should you expect? Tidur yang kurang, pengorbanan yang lebih, amanah yang bertambah. Ini perlu tahu. Kesabaran yang banyak akan kita appreciate ibu bapa kita, cara mereka menjaga kita. Jadi perlu ada ilmu. Kalau tak nanti jadi macam kes-kes yang lepas itu, dera anak kerana mungkin bising, tak ada kesabaran, kerana tidak expect, tidak menimba ilmu akan segi parenting. Dan parenting ni masya-Allah daripada 0 sampai 7 tahun caranya lain, 8 sampai 7 sampai 14 tahun lain, 14 sampai 21 tahun lain, caranya berbeza-beza. Bukan mudah, kita tak cakap benda ni mudah, lain orang lain cara, tapi perlu kita lebih kepada bukan saja usaha, tawakal dan doa juga sangat penting. Kerana yang mencorakkan anak tersebut bukan saja kita, yang lebih sebenarnya corakkan adalah Allah SWT. Jadi balik kepada kita, kepada relationship kita dengan Allah bagaimana. Dan juga bukan lepaskan tangan sahaja kepada Allah SWT, tidak. Tetapi lebih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perlu kita usaha juga. Ya, wallahu ta'ala alam. Kelahiran bayi merupakan satu khabar gembira bagi setiap insan. Good news. Tak pernah lahirnya anak itu bad news. Yang bad news tu parents, kalau dia tak boleh terima ada kelahiran anak. Macam ada satu cerita tu saya tengok kartun, Wilbury, tak ingat tajuk dia. Mak bapak dia lahirkan anak sampai 4 anak, tapi dia sekadar lahirkan lepas tu lepas tangan. Apa pasal kau masih kat sini? Apa pasal kau? Kita dah tak layan kau, tak apa kau masih kat dalam rumah ni. Makanan pun kita kasih, kita mesti semakan. Dan kau patut makan makanan semalam, bukan makanan hari ini. Makanan semalam makan hari ini. Tu anak jawab, yalah makanan semalam kita dah makan. Lepas tangan ibu bapa dia, Allah masya Sayyidina Muhammad. Sampai mereka berdoa agar anak-anak tu berdoa agar lebih baik dia jadi anak yatim. Begitu sekali. Ini cerita saja. Jadi kita tunjuk kepada anak-anak kita cerita gini, tengok bersyukur, tengok kita ada ibu bapa yang hantar kita, yang berikan kita makan minum, tempat tinggal, pakaian, hantar kita untuk sekolah dan sebagainya. Banyak perlu kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ibu bapa. Dan ibu bapa ni juga adalah kunci kita masuk ke syurga Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika kita menyuruti sirah peribadi agung Nabi Muhammad SAW, kita akan dapati bahawa ketika baginda SAW dilahirkan, Thuwaibah telah memberi khabar gembira kepada Abu Lahab yang ketika itu menjadi majikannya dengan mengatakan telah lahir seorang anak lelaki daripada Abdullah. Maka Abu Lahab pada ketika itu dengan serta-merta memerdekakannya kerana terlalu gembira. Masya Allah, tabarakallah. Abu Lahab ni yang surah tabat siada abi lahabin wa tab. Tapi ketika kelahiran Nabi SAW, Thuwaibah dia punya hambanya Abu Lahab sampaikan berita tersebut. Kira SMS, titit, WhatsApp, telah lahir daripada Abdullah seorang anak lelaki. Dia punya happy,
engkau bebas. Dia bebaskan Thuwaibah, masya-Allah, atas kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi gembiranya dengan kehadiran baginda SAW adalah satu nikmat yang sangat besar. Ucapan tahniah terhadap pasangan yang menerima cahaya mata merupakan salah satu cara meraihkan kegembiraan tersebut. Tujuan menyampaikan khabar gembira ini adalah untuk menanamkan perasaan kasih sayang dan membina kesatuan sesama umat Islam. Jadi kita tengok kawan-kawan kita yang baru ada kelahiran anak, kita berikan tahniah, mabruk, tahniah atas kelahiran anaknya, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Doakan yang baik-baik. Jangan cantiknya, habis nanti kena ain. Na'udzubillah min zalik. Ya, sebutkan bismillah, masya-Allah terlebih dahulu. Berikut merupakan perkara-perkara yang disunnahkan untuk kita lakukan dengan kelahiran bayi. Kita akan sambung apakah perkara-perkara yang sunnah dilakukan apabila kelahiran bayi pada episod yang lain, insya-Allah yang akan datang. Kita banyakkan, kita bite sizekan 10 minit, 15 minit dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi pada episod yang lain, insya-Allah, sesi yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan daripada saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri dengan tasbih kafaran surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.